A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Zah. Okay, insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Munafiqun ayat yang keempat, insya-Allah. Sebelum kita sambung, macam biasa kita tengok apa intipati ayat-ayat yang lepas ataupun apa pengajarannya. Surah Al-Munafiqun ialah mencerita tentang sifat orang-orang munafik, lebih kurang 11 sifat orang munafik yang terkandung dalam surah Al-Munafiqun. Dan inilah satu-satunya surah yang Allah cerita lengkap semua cerita pasal orang munafik. Sebab itu surah ini dinamakan surah Al-Munafiqun. Adapun surah lain, ada juga Allah sebut cerita orang munafik, seperti surah Baqarah, seperti surah At-Taubah. Yang paling banyaknya surah At-Taubah. Bahkan pembongkaran yang paling besar tentang sifat ciri-ciri orang munafik ialah dalam surah At-Taubah. Tapi dalam surah At-Taubah bukan semua cerita pasal orang munafik, dia bercampur. Ada cerita pasal orang munafik dan ada cerita tentang yang lain. Berbeza dengan surah Al-Munafiqun, semuanya daripada ayat pertama sampai akhir semuanya cerita tentang orang munafik. Menunjukkan apa? Menunjukkan sifat orang munafik ni sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kenapa? Sebab dia boleh menghapuskan semua amalan. Antahbata a'maluhum wa antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bila ada sifat munafik ni, dia boleh menghapuskan semua amalan-amalan yang pada zahirnya amal soleh. Puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, solatnya, semua akan terpadam kerana ada sifat orang munafik. Sebab tu Allah sebut begitu banyak dalam berbagai-bagai surah, dan satu surah khusus hanya cerita pasal orang munafik. Dan juga menunjukkan Allah nak beri amaran supaya kita berhati-hati dengan sifat orang munafik ni. Sebab dia boleh berlaku pada orang Islam, dia tak akan berlaku pada orang kafir. Sifat orang munafik ni dia boleh berlaku pada orang Islam, dia tak mungkin berlaku pada orang kafir. Orang kafir clear dia kufur kepada Allah. Tapi orang munafik ni zahirnya Islam, tapi hakikatnya hatinya mereka kufur kepada Allah. Seorang salafus salih namanya Abi Malikah, dia berkata, aku jumpa 30 orang sahabat Nabi. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Abi Malikah, dia berkata, aku jumpa 30 orang sahabat Nabi, semua 30 ni takut dengan sifat munafik. Tengok sahabat yang hebat, sahabat yang dijamin ahli syurga, tidak ada yang tak takut dengan sifat munafik. Kenapa ni? Walaupun sahabat dah dijamin ahli syurga, masih takut sebab sifat ni sangat-sangat bahaya, sangat-sangat halus, dan boleh menghapuskan amalan kita tanpa kita sedar. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, la ya'manu minan nifaq illa mu'min. Tidak ada orang yang rasa aman, tidak ada la ya'manu minan nifaq illa munafiq. Tidak ada orang yang rasa aman, rasa selamat daripada sifat munafik, melainkan dia adalah orang munafik. Orang munafik dia rasa dia selamat daripada sifat munafik. Itulah munafik.
Dan kata Imam Hasan Basri, sebaliknya, wama khafahu illa mu'min. Dan tidak ada yang takut dengan sifat munafik melainkan dia adalah orang yang beriman. Boleh saya ulang? Bahayanya sifat orang munafik ni, sehingga Imam Hasan Basri berkata, tidak ada yang rasa aman, rasa selamat daripada sifat munafik. Dia rasa okey je, dia tak mungkin kena sifat munafik. Itulah orang munafik. Sebaliknya, tidak ada yang sangat takut dengan sifat munafik, melainkan itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rasa takut. Kalau kita beriman, kita kena rasa takut. Dan bukti kita takut ialah kita belajar satu persatu sifat munafik dalam Al-Quran. Kalau kita tak belajar, mana itu kita rasa aman, kita rasa selamat dan takut kita adalah orang munafik. Jadi siapa yang tak nak belajar tentang sifat orang munafik, bahkan semua ayat-ayat Al-Quran, siapa yang tak nak faham, takut-takut dia ada ciri-ciri orang munafik. Jadi insya-Allah daripada ayat 1 hingga 3 Allah menceritakan tentang bahayanya orang munafik kerana dia berada dalam saf orang Islam. Kerana dia berada dalam saf orang Islam. Dan Allah juga sebut dalam ayat lepas sifat orang munafik bercakap bohong. Yang kedua, suka bersumpah. Bila bercakap bohong, dia tak cukup dengan berbohong sahaja, pelengkapnya ialah suka bersumpah. Supaya apa? Sebab dia rasa kalau cakap bohong tanpa bersumpah mungkin orang tak percaya. Jadi nak cantikkan pembohongannya supaya orang lebih percaya ialah dengan bersumpah. Kemudian yang ketiga, sifat orang munafik dalam ayat lepas ialah penakut, pengecut, bacul. Dia lempar batu sembunyi tangan. Depan Nabi dia mengaku beriman. Belakang Nabi dia kutuk Nabi. Bila diberitahu kepada Nabi, Abdullah bin Ubay kutuk Nabi. Bila datang depan Nabi, dia kata, wallahi aku tak pernah kutuk kamu. Padahal dia kutuk. Jadi sifat orang munafik yang disebut dalam ayat lepas, 3. Pertama, bercakap bohong. Yang kedua, suka bersumpah untuk membenarkan pembohongannya. Yang ketiga, pengecut, bacul, penakut. Dia tak berani nak menyatakan kebenaran kecuali pada kumpulan mereka sahaja. Okey? Dan sifat mereka yang keempat juga ialah la yafqahun. Mereka ni tidak faham agama. Walaupun nampak solat, nampak puasa, nampak dengar tazkirah Nabi, tapi sebenarnya mereka tak faham. Jahil agama. Jadi 4 sifat dalam ayat-ayat yang lepas. Siapa yang tak reti agama tu, dia ada ciri-ciri munafik. Mengaku Islam, mengaku beriman, tapi banyak hal agama dia tak tahu. Yang dia tahu ialah ikut-ikutan sahaja. Okey? Kemudian sifat seterusnya orang munafik, ayat seterusnya kita sambung ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, kita dah belajar yang lepaskan. Kalau ra'aita tu makna sentiasa. Sama juga ja'aka, mereka datang kepada engkau. Makna maksudnya ialah orang munafik ni sentiasa ada di mana-mana dan bila-bila masa. Berapa ramai, berapa kekuatan mereka sebenarnya bergantung pada apa? Bergantung pada kekuatan Islam. Selagi Islam, semakin Islam kuat, semakin dia ramai. Semakin dia bersembunyi, menyembunyikan kekufurannya. Dan semakin Islam lemah, dia semakin kurang. Sebab dia sembunyikan, sebab dia takut pada kekuatan Islam. Jadi sekarang kalau orang tanya ada tak munafik, jawapannya ada. Di Palestin ada orang Islam, orang Palestin
yang jadi tali baruk orang Yahudi. Dia solat bersama orang Islam, makan bersama orang Islam, bersedekah, pergi haji, tapi sebenarnya dia tali baruk pada orang Yahudi. Kadang-kadang dalam Jumaat kita tu, yang solat bersama kita di masjid, dia datang solat bersama kita untuk mendapat rahsia daripada kita. Jadi dalam zaman kita pun ada orang munafik. Berapa ramai bergantung pada kekuatan Islam. Jadi Allah kata, bila engkau melihat mereka, jadi orang munafik ini ada bersama Nabi, boleh nampak dengan mata. Apa sifatnya seterus? Tu'jibuka, mengkagumkan engkau. Ajsamuhum, ajsam, jisim mereka. Jisim ni makna badan. Di dalam bahasa Arab ada jismun, jamak dia ajsam. Yang kedua, jasad. Jamaknya ajsad. Dua perkataan dalam bahasa Arab yang maknanya hampir sama, tapi ada perbezaan. Satu jisim, dia disebut jismun bahasa Arab, tapi orang Melayu dia tak reti nak matikan tengah. Dia tak ada bahasa huruf tengah tu mati, jismun tak ada. Maka dia bariskan jisim. Kalau satu jisim, kalau jamak ataupun plural ajsamun, seperti dalam ayat ni. Satu lagi jasad. Pun dah jadi bahasa Melayu. Bila jasad, bila jasad, apa lagu tu, lupa dah. Jamaknya ajsad, pluralnya ajsad. Apa beza dia? Beza dia ialah dua-dua ni diterjemah badan, tapi jasad lebih umum. Lebih umum. Merangkumi apa dah? Badan manusia dan yang tak bernyawa. Jadi kalau ajsam umum, badan manusia ataupun badan apa-apa saja, termasuklah meja, kerusi yang tak bernyawa, haiwan. Tapi kalau jasad biasanya untuk manusia sahaja. Ini untuk manusia. Okey, sekarang ada jasad terbujur di pembaringan. Hebat Rasulullah ni. Seni kata dia ingat, tapi ayat Quran tak pasti ingat ke tak. Okey. Kenapa Allah guna ajsam? Soalan dia, kenapa Allah tak guna ajsad? Subhanallah. Sebab sekarang Allah nak cerita tentang orang munafik. Orang munafik ini tak ada nilai. Bila tak ada nilai, Allah guna perkataan ajsam. Iaitu, kamu ni bukan orang dah, tapi macam meja, macam kayu yang tak bernyawa. Nampak kuat, nampak gah, tapi sebenarnya kosong. Kosong. Jadi Allah guna ajsam. Kalau ajsad lebih kepada badan manusia. Badan manusia ni mungkin ada nilai. Tapi bila sebut kayu, meja, besi, tak ada nilai. Okey? Boleh jelas? Tengok. Bila engkau lihat badan mereka, engkau rasa kagum. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni? Sifat orang munafik. Yang kelima kan? Yang kelima. Apa sifat dia? Iaitu orang munafik ni cukup jaga image dia, penampilan dia.
body dia, penampilan dia, pakai baju smart, banda-banda tak main lah. Pakai kereta mewah, sihat macam Hulk Hogan. Jadi Allah nak bagi kita apa ni? Sebenarnya Allah nak bagi kita sesuatu, iaitu jangan tertipu dengan fizikal manusia. Jangan tertipu. Sebab bila tengok badan mereka, oh hebatnya, cantiknya, handsomenya, Allah kata jangan. Sebab tu ada orang yang bersifat munafik. Itu antara ciri-ciri orang munafik. Penampilannya, badannya cukup jaga. Dan kita biasa jumpa kan, cakap, nanti dia akan sebut pula. Sifat yang seterusnya apa dia? Ini sifat yang kelima ni. Sifat seterusnya, wa in yaqulu, dan sekiranya yaqulu, mereka berkata. Bila orang munafik bercakap, tadi fizikal dia, body dia, sekarang apa dia? Bahasa dia pula. Bila mereka bercakap, mereka berkata, tasma, engkau mendengar, liqaulihim, kepada sifat yang keenam kan? Sifat yang keenam, berbohong, suka bersumpah, pengecut, jahil agama. Yang kelima, body dia, image dia, penampilan dia, ada keterampilan. Yang keenam, bila bercakap, Nabi dengar kata-kata dia. Abdullah bin Ubay, dia kutuk Nabi. Bila kat belakang, dia kutuk Nabi. Ada seorang sahabat, nama dia Zaid. Zaid dengar, maka Zaid pun report pada Nabi. Nabi pun panggil Abdullah bin Ubay. Tanya, betul tak kamu ada kutuk aku? Tengok, bila dia bercakap, Nabi dengar. Dia kata, wallahi, aku tak pernah kutuk engkau. Ni Zaid ni berdusta. Jadi Nabi dengar. Menunjukkan apa? Bahasa dia cukup hebat. Memang Abdullah bin Ubay ni, ketua orang munafik ni, dia bahasa dia, kalau dia bercakap, ramai orang terpegun. Okey? Di sini juga Allah nak bagi tahu kepada kita orang beriman, jangan tertipu dengan kata-kata manis. Yang duk jual barang-barang apa ni, yang datang ke rumah kan, yang gores menang tu. Kadang-kadang suka yang mudah tertipu golongan hawa lah, bukan semua. Golongan hawa kan. Bila bercakap je, kita tertipu. Terus goreng. Terus keluarkan duit. Itu jenis orang munafik. Bila bercakap, ribu-ribu dengar. Sanggup bayar ribu-ribu. Sebab apa? Tengok dia bercakap tu berdegar-degar. Ada yang sampai menangis. Nabi Allah kata apa? Ini antara ciri-ciri orang munafik. Cakap 4-5 jam. Yang mendengar ribu-ribu, subuh tak bangun. Itu sifat orang munafik. Masjid tak pergi, walaupun dekat aja, walaupun free tak pergi. Itu ciri-ciri orang munafik. Tengok, Allah nak begitu hikmah. Kita tadabbur, nampak macam biasa je. Bila tengok fizikal dia, kamu kagum. Bila dia bercakap, kamu dengar. Sebenarnya Allah nak bagi kita sesuatu. Apa dia? Tadabburnya apa? Jangan tertipu dengan image, dengan penampilan, dengan kata-kata. Jangan. Kadang-kadang orang beriman ni pakaian dia sederhana je. Cakap pun tak kuat, cakap perlahan je. Kadang-kadang itulah yang bertakwa. Okey? Sebab itulah kalau Nabi ceramah tak adalah ribu-ribu, bahkan kena baling batu. Tapi Nabi lah orang yang paling bertakwa. Kalau Nabi Nuh cakap, semua pengikut dia tutup telinga dan tutup muka. Tapi itulah orang yang paling bertakwa ketika itu. Okey? Jangan tertipu dengan fizikal, body dan ucapan. Okey? Dan supaya kita lebih faham, Allah buat perumpamaan. Allah buat perumpamaan supaya kita betul-betul faham sifat orang munafik. Apa dia? Ka'annahum seolah khusyubun.
kayu. Kayu-kayu ataupun papan-papan. Kayu kayu ni ada faedah tak? Ada faedah. Bumbung kita daripada kayu, shilling daripada kayu, dinding daripada kayu, pintu daripada kayu. Jadi apa kaitan dengan perumpamaan ni dengan orang munafik? Allah nak begitu, orang munafik ni tak ada faedah. Cakap degar-degar, fizikalnya kemas, naik emas, pakai naik nektar. Tapi tak ada faedah. Orang kata macam tank kosong. Tank nampak kemas kan, nampak besar. Tapi bila ketuk, kosong kat dalam. Jadi Allah nak begitu, orang munafik ni cakap tak ada faedah. Pakaian kemas tapi hatinya kosong. Perkataan yang kedua ni. Kayu ada faedah, tapi bila disandar pada perkataan musannadah, yang tersandar. Bila sebut kayu tersandar, makna kayu tu tak terpakai lah. Kalau terpakai, orang tak sandar kat pokok, orang tak sandar kat dinding. Kan? Tengok bahasa Al-Quran. Jadi kayu ada faedah, tapi bila sebut musannadah tak terpakai. Tengok nampak macam berguna sebab kayu. Tapi bila biasanya tersandar, orang biar macam tu je. Mana tak ada faedah lah. Jadi itulah gambar orang munafik. Nampak kuat, bercakap, berdegar-degar, ribu-ribu dengar. Tapi subuh tak bangun. Ayat Quran tak keluar. Anak-anak bini buka aurat. Ini sifat orang munafik. Okey? Jadi jangan tertipu dengan kata-kata. Begitu juga kadang-kadang ustaz bercakap degar-degar tapi hadis palsu. Hadis palsu serban besar tapi hadis palsu. Bila kita tegur, melenting. Nanti saya akan sebut. Antara sifat orang munafik juga pantang ditegur. Kalau tegur dia tak boleh terima, dada dia tak lapang untuk menerima teguran. Itu sifat munafik. Sifat orang beriman, bertakwa, bila ditegur, jazakallahu khairan. Terima kasih. Sebab Nabi kata, al-mar'u mar'atu akhihi. Seseorang itu adalah cerminan kepada saudaranya, kepada kita. Bila saudara kita tegur, anggaplah itu cermin. Kita tak nampak kelemahan kita. Tapi bila duduk depan cermin, kita nampak, oh rupa-rupanya muka aku kotor. Jadi orang beriman bila dia tegur, terima kasih. Orang munafik bila dia tegur, melenting. Okey? Apa lagi sifat munafik ni? Sifat yang seterusnya, yahsabuna. Mereka mengira kulla sayhatin, setiap sayhah, pekikan, mereka mengira setiap pekikan alaihim, ke atas mereka, okey. Apa maksud ni? Ini sifat yang keberapa? 5, 6, 7. Yang ke-7. Apa maksud ni? Mereka sangka setiap pekikan tu menuju kepada mereka. Allah nak begitu. Orang munafik ni sentiasa dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab dia sembunyikan sesuatu, iaitu kekufuran. Jadi yang dia takut apa dia? Bila orang sembunyi sesuatu, dia takut yang dia sembunyi terbongkar. Sebab itulah bila jumpa Nabi, dia kata amanah, kami beriman. Bila jumpa orang kafir, Yahudi dan Nasara, dia kata kami menipu Nabi. Kami perolokkan mereka. Jadi ada sesuatu disembunyikan. Yang tu dia takut terbongkar. Bila duduk dalam ketakutan, bunyi apa-apa, dia rasa bunyi itu tuju pada dia. Saya bagi contoh analogi lah. Ini satu cerita, cerita yang benar. Seorang pegawai immigration di airport. Dan ada seorang lelaki ni, dia datang daripada negara yang terkenal bawa dadah. Bila dia lepas, mungkin terlepas cek ke, dia rasa fizikalnya nampak macam okey, tapi hati dia takut.
Tiba-tiba ada seorang pegawai immigration panggil kawan dia yang bernama sama dengan lelaki ni. Abdullah, dengan suara yang kuat. Bila dia dengar, kebetulan nama yang bawa dadah ni pun Abdullah. Orang bukan panggil dia, orang panggil kawan kepada kawan tu. Tapi sebab dia ingat orang panggil dia nama yang sama, dia terus cabut lari. Maka orang tahu itu adalah dia bawa sesuatu yang bahaya. Itu gambaran dia. Orang munafik ni, bila disebut apa-apa, dia rasa macam, ini orang cari aku ni. Ini orang tuju pada aku ni. Sebab tu orang munafik antara sifat dia, paling tak suka dengar Al-Quran. Paling tak suka tadabbur Al-Quran. Sebab dia rasa ayat tu sedang menembak dia. Dia rasa ayat tu akan membongkarkan isi hati dia. Ini maksudnya. Okey? Kemudian Allah beritahu, humul aduwu. Hum mereka. Bila sebut hum, terjemahan dia lebih tepat ialah mereka sahaja. Seolah mereka sahaja. Al-aduwu, musuh. Aduwu biasa kita dengar kan? Biasa kita dengar. Apa dia? Musuh kan? Okey. Dalam surah apa? Ayat apa ni? Kita biasa dengar. Dalam surah apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah apa tu? Tak apalah. Ingat surah tak penting, yang penting faham ayat tu. Surah Yasin kan? Jadi innahu lakum aduwwum mubin. Siapa yang musuh tu? Syaitan. Jadi syaitan musuh, tapi di sini Allah kata siapa musuh? Orang munafik. Orang munafik. Jadi jangan kita ingat syaitan kena rantai di bulan Ramadan, kita pun bebas hori-hori. Tak, ada satu lagi musuh yang tak dirantai, iaitu orang munafik. Kadang-kadang duduk sebelah kita, kadang-kadang kawan baik kita, kadang-kadang solat bersama kita. Jadi berhati-hati. Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Fahzarhum. Tengok perintah Allah. Fahzarhum. Maka berhati-hati terhadap mereka. Allah tak kata orang munafik itu musuh. Fakhafuhum. Hendaklah takut pada mereka. Beza. Beza. Kalau fahzarhum, berhati-hatilah dengan mereka. Kalau fakhafuhum, takutlah pada mereka. Sebenarnya yang mana lebih tepat? Takut pada mereka ke berhati-hati? Okey? Boleh jawab tak? Kenapa Allah tak guna perkataan fakhafuhum? Takutlah pada mereka. Tengok bahasa Al-Quran. Tepat. Kalau Allah guna fakhafuhum, bila takut, apa kesan dia? Bila kita takut pada orang munafik, kita tak buat kerja. Kan? Orang dalam ketakutan, dia tak akan buat apa-apa. Kenapa tak salat? Takut. Kenapa tak baca Quran? Takut. Jadi takut jadi penghalang untuk manusia berkata-kata ataupun untuk buat apa amalan. Tapi berhati-hati, manusia boleh buat apa yang dia nak buat, cuma dia perlu berhati-hati dalam ketika dia beramal. Okey? Beza. Jadi orang munafik jangan takut, tapi kena berhati-hati. Kalau takut, kita tak jadi kerja. Okey? Jadi timbul soalan. Allah perintah supaya kita berhati-hati dengan orang munafik. Orang munafik ni kita tak nampak. Sebab zahirnya Islam.
dia solat, dia puasa, dia haji, dia sedekah. Bahkan zaman Nabi lagi hebat, berjihad bersama Nabi. Jadi macam mana kita nak berhati-hati kepada orang yang kita tak kenal? Orang kata berhati-hatilah dengan perompak. Macam mana saya nak berhati-hati? Saya tak kenal apa perompak. Okey? Jadi soalannya, macam mana cara nak berhati-hati dengan orang munafik yang pada zahirnya memang Islam? Boleh jawab? Kalau kita tak faham, maka kita akan langgar perintah Allah ni. Macam Allah kata, bila dapat berita daripada orang fasik, kena cek. Kita tak cek pun, tapi kita terus sebar. Berdosalah sebab langgar perintah Allah yang suruh kita cek. Di sini pula Allah kata apa? Orang munafik ini musuh, jadi kena berhati-hati. Tapi kita tak kenal orang munafik, kita pun tak berhati-hati. Salah. Sebab mengingkari perintah Allah. Kena berhati-hati. Dan nak berhati-hati, kena kenal. Okey, soalan dia, macam mana nak kenal orang munafik? Oh, kita pernah dinner bersama ustaz di restoran terapun. Tak ada kaitan dengan surah Munafikun. No? Ini fokus, fokus. Fokus pada soalan. Kenal ciri-cirinya dari ayat Al-Quran. Betul. Jawapannya tepat. Kita boleh berhati-hati dengan orang munafik dengan kenal sifat-sifatnya yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Kalau Nabi sebut dalam hadis, ciri orang munafik 3 kan, bila bercakap bohong. Jadi kita perasan kawan kita ni selalu cakap bohong. Berhati-hati. Jangan buat kawan. Haram kita berkawan dengan dia. Sebab apa? Allah kata berhati-hati. Berdakwah, wajib berdakwah itu soal lain. Tapi jangan buat kawan. Sebab Allah kata berhati-hati. Kalau berjanji tak tepat, selalu tak tepat janji, berhati-hati. Bila dia beri amanah, khianat. Pantang dapat amanah, habis lesap. Berhati-hati dengan orang ni. Bila subuh tak pergi masjid, berhati-hati. Walaupun dia datuk, walaupun dia Tan Sri. Berhati-hati ni. Sebab salat yang paling berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Berhati-hati. Sebab itulah Sayyidina Umar, bila dia tengok sahabat tak ada salat subuh, berjemaah, dia terus pergi cari. Dia terus pergi cari kawan tu di rumah. Kenapa? Sebab dia takut. Kawan ni munafik ke tak? Kenapa tak datang? Kalau beriman, kenapa tak datang? Bila tak datang, Nabi kata dah, yang tak datang solat subuh ni kebiasaannya orang munafik. Jadi Umar pergi ke rumah dia nak cek. Sebab apa dia tak pergi? Adakah dia munafik? Sampai tahap tu Umar berhati-hati. Boleh Oh Ustaz, suami saya tak pergi subuh. Berhati-hati dengan suami. Anak saya tak pergi subuh. Berhati-hati. Ustaz, saya pun tak pergi. Tak tahu nak buat apalah. Jadi banyak contoh yang kita tengok ni. Cakap degar-degar. Ramai orang dengar tapi berbohong. Cakap suka bersumpah. Dalam satu hari 10 kali bersumpah. Berhati-hati dengan orang ni. Jiran saya Cina, dia orang munafik ke? Bukan. Bila dah kafir bukan munafik. Sebab itulah Allah kata ni, dengar Nur Cik Aisyah. Mereka tu musuh. Kalau kita belajar tadabbur, seolah Allah nak beritahu musuh yang sebenarnya orang munafik. Seolah Allah nak beritahu macam tu. Orang kafir musuh juga. Tapi bila Allah kata humul aduwu, seolah Allah nak beritahu dalam banyak-banyak musuh yang paling jahat, yang paling kuat merusakkan Islam, yang duduk bersama kamu. Yahudi jahat. Cina yang bukan Islam jahat. India yang bukan Islam jahat. Nasrani jahat. Tapi orang munafik yang salat belakang kamu lagi jahat. Berhati-hati. Cina okey. Cina tak payah berhati-hatilah. Pergi berdakwah dengan dia. Okey? Kemudian Allah kata apa? Apa tu?
Ya, saya tahu siapa yang tengok online dan siapa yang tak. Okey, kemudian Allah kata apa? Qatalahumullah. Allah telah melaknat. Qatalahumullah sama dengan makna la'anahumullah. Qatalahumullah sebenar doa daripada Allah. Ini bukan doa daripada ustaz ni, bukan doa daripada Nabi. Doa daripada Tuhan. Kalau doa pada Tuhan pasti akan berlaku. Apa dia? Allah melaknat mereka. Allah melaknat orang munafik. Menakutkan. Sebab ini bukan doa ustaz ni. Kalau doa Nabi pun kita dah takut sebab doa Nabi mustajab. Ini doa Allah. Allah melaknat mereka. Menunjukkan apa? Munafik ni sangat-sangat berat. Lebih berat daripada kafir. Lebih berat daripada kafir. Kadang-kadang orang munafik ada dalam rumah kita kan. Anak kita tak solat, tapi nama dia Islam. Petang-petang dia pergi mengaji Quran, tapi tak solat. Kadang-kadang yang dalam rumah kita lebih bahaya daripada jiran kita yang Cina tu. Kadang-kadang suami kita kan mengaku Islam, pergi solat raya, solat tarawih, tapi subuh tak pergi. Kadang-kadang yang dalam rumah kita tu lebih bahaya daripada yang sebelah, jiran sebelah tu. Okey? Jadi Allah kata, Allah melaknat mereka. Kemudian Allah sebut anna yufakun. Anna ni makna bagaimana. Yufakun, mereka dipalingkan. Okey, anna ni bentuk soalan. Bentuk soalan. Okey, memang nak berdakwah jiran Cina. Okey, ahlan wa sahlan, bagus. Teruskan dakwah. Okey, soalan Ini soalan. Anna tu makna dia bagaimana? Yufakun, bagaimana mereka, orang munafik itu dipalingkan daripada kebenaran. Apa maksud soalan? Ya Allah. Dua perkataan je. Tapi kalau kita faham, kita rasa takut. Takut apa? Takut kita pun akan jadi orang munafik. Okey, saya nak tanya soalan. Apa maksud soalan ni? Soalan daripada Allah. Allah bukan nak jawapan. Tapi soalan ni Allah nak tunjukkan rasa takjub, rasa pelik bin hairan, pelik bin ajaib. Apa dia ni? Macam mana orang munafik ni boleh dipalingkan daripada kebenaran? Kenapa Allah rasa pelik? Sebenarnya Allah tak rasa pelik pun, tapi Allah nak bagi tahu kita, inilah satu benda yang ajaib yang berlaku kat dunia. Biasa kita tahu 7 perkara ajaib kan? 7 benda yang pelik kan? Tapi sebenarnya Quran sebut satu, yang semula ada 7 ni. Satu benda yang paling pelik yang Allah sebut dalam Quran, apa dia? Orang munafik, dengar baik-baik salat belakang Nabi. Dengar tazkirah daripada mulut Nabi sendiri. Orang yang paling baik, orang yang paling suci hatinya, manusia yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Dengar tazkirah ayat Quran, hadis daripada Nabi sendiri. Solat di belakang Nabi, pergi berjihad bersama Nabi, sedekah bersama Nabi. Macam mana masih belum dapat hidayah? Kalau masuk kelas Ustaz Mu'in, belum tentu dapat hidayah. Kalau setakat solat di belakang imam Bukit Jelotok, belum tentu dapat hidayah. Belum tentu kamu selamat daripada sifat munafik. Ini tadabbur. Tadabbur ni makna kita tersentap bila faham. Ya Allah, kalau orang duduk belakang Nabi, pergi berjihad bersama Nabi, dengar tazkirah Nabi pun masih tak dapat hidayah, aku ni lagi-lagi tak selamat. Yang pergi kelas kan, berpuluh-puluh, beratus-ratus, bertahun-tahun, tengok-tengok tak berubah, takut ada sifat munafik tu. Mungkin pergi kelas tak ikhlas,
Pergi kelas ada tujuan lain. Jadi jangan rasa kita pergi kelas kita selamat. Sebab apa? Kelas tu biasa je, ustaz pun biasa, tempat pun biasa. Tapi yang Abdullah bin Ubay dan geng dia ni pergi kelas yang gurunya Rasulullah. Tazkirah oleh Rasulullah. Salat ia berimamkan Rasulullah. Pergi berjak bersama Rasulullah. Tapi masih yufakun. Sebab tu saya ulang kata-kata Hasan Al-Basri. Catat ini, letak tulis besar-besar. Siapa yang takut kepada sifat munafik, maka dia adalah orang beriman. Siapa yang takut kepada sifat orang munafik, dia adalah orang beriman. Dan siapa yang rasa selamat daripada sifat munafik, dia memang munafik. Ustaz, saya rasa macam saya tak ada sifat munafik. Cakap pun tak bohong, amanah pun okey. Apa lagi, bila berjanji tepat, saya pukul 8, pukul 8. Ni orang munafik ni. Bila dia rasa selamat daripada sifat munafik, itulah munafik. Okey? Kemudian, ayat seterusnya, wa iza, dan apabila qila, dikatakan kepada mereka, ta'alau, bila dikata pada mereka, okey, bila dikata pada orang munafik, kata apa? Ta'alau ni jom ataupun ayuh kepada apa? Yastaghfir lakum, supaya memohon keampunan kepada kamu Rasulullah, oleh Rasulullah. Bila dikata, ada kata sebab turut ayat ni, orang berkata pada Abdullah bin Ubay, ketua munafik ni, jomlah pergi jumpa Rasulullah nak tolong minta ampun pada kamu. Yang nak tolong minta ampun ni siapa ni? Bukan ustaz, bukan ustaz, bukan syekh, bukan ulama, tapi Rasulullah. Nak minta ampun untuk siapa? Abdullah bin Ubay dan geng dia. Apa pengajarannya? Jahat macam mana pun orang munafik, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, tapi dalam hati Nabi tetap ada rahmat kepada mereka. Oh, luar biasa rahmat Nabi. Orang siang malam merancang daripada dalam nak hancurkan Islam, nak hancurkan maruah Nabi, nak rosakkan rumah tangga Nabi. Nabi masih ada rahmat untuk minta ampun pada mereka. Ini dia panggil akhlak apa ni? Akhlak muhsinin. Muhsinin ialah orang buat jahat, kita buat baik. Kenapa ni? Kenapa Nabi buat baik? Sebab Nabi nak mereka jahat macam mana akhirnya masuk syurga. Jahat macam mana pun jangan kesudahannya masuk neraka. Kita kadang-kadang bukan orang munafik ni. Kadang-kadang orang munafik kita tak minta ampun, orang kafir pun kita maki. Makna hati kita keras. Hati kita tidak ada rahmat kepada orang lain. Sedangkan Nabi rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan rahmat untuk semua, untuk orang kafir, untuk haiwan, untuk orang munafik. Sebab tu Rasulullah nak minta ampun. Masalah Allah tak ampunkan, itu masalah lain. Sebab Allah sebut dalam surah At-Taubah, Allah kata pada Nabi, kalau kamu minta ampun 70 kali kepada orang munafik pun, aku tak akan ampunkan. Itu masalah lain. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 80.
Okey. Cuba tengok maksud dia. Allah kata apa? Istaghfir lahum. Mintalah ampun untuk mereka, iaitu orang munafik. Aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tak minta ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum, sekiranya kamu minta ampun untuk mereka 70 marrah. 70 marrah apa dia? 70 kali. Biasa dalam Al-Quran dia sebut 7, 70, 700. Sebenarnya kata ulama, bukan Allah nak bagi tahu batas angka tu. Bukan nak bagi tahu angka 70, tak. Sebenarnya Allah nak bagi tahu banyak. Kalau kamu minta ampun untuk orang munafik banyak mana sekalipun, falan yaghfirallah, Allah tak akan ampunkan mereka. Allah tak akan ampunkan mereka. Ada satu hadis, saya tak pastilah, tapi maksud dia betul. Nabi kata apa? Kalau aku tahu 70 kali Allah tak ampunkan, tapi aku tambah sekali 71, tambah satu je. Kalau aku tahu yang ke-71 ni Allah ampunkan, aku akan minta ampun untuk orang munafik. Sampai tahap tu rahmat Nabi kepada musuhnya. Ya Allah, kita jauh, kita jauh. Ini bukan nak rahmat pada orang kafir, bukan nak rahmat pada orang munafik ni. Kadang-kadang kawan kita yang tak bayar hutang pun kita tak ada rahmat dah. Doa supaya dia bayar hutang je. Tak ada doa supaya Allah ampunkan dosa. Kadang-kadang kepada jiran kita yang letak sampah depan rumah, doa supaya dia ada masalah aja, tapi jarang ataupun tak pernah kita berdoa, ya Allah ampunlah dosa jiranku. Itu sebenarnya menunjukkan hati kita keras. Hati kita keras, tidak ada rahmat. Solat berapa tahun, puasa dah berapa kali, tapi tak melembutkan hati kita. Semoga puasa kali ini, Ramadan kali ini, Allah lembutkan hati kita, dan tak mungkin kita lembut kecuali dengan syifa daripada Al-Quran. Saya pernah sebut penyakit hati ada 5 ubatnya. Penyakit hati yang keras ada 5 ubatnya. Salah satu kata ulama, tadabbur Al-Quran. Selagi kamu tak faham Quran, hati kamu tak akan lembut. Dan faham pula mesti ikhlas, barulah kita lembut untuk beramal dengan apa kita faham. Tapi kalau tak ikhlas, setakat mendengar, setakat penuhkan masa kosong, dia tak akan melembutkan hati. Okey? Jadi Allah kata apa? Bila dikata pada orang munafik, jom pergi kepada Nabi untuk Nabi minta ampun pada mereka. Untuk mereka. Ya Allah, apa reaksi mereka? Lawau. Lawau ni paling geleng kepala. Wa ra'aitahum, bila dikata pada Abdullah bin Ubay dan geng dia, jom jumpa Nabi. Nabi nak tolong minta ampun pada kamu. Apa dia buat? Dia geleng. Itu makna lawau. Kemudian wa ra'aitahum, dan engkau melihat mereka yasadduna yasudduna, mereka berpaling. Jadi kalau lau geleng kepala, yasudduna belah. Punya apalah? Punya sombong dengan Rasulullah. Kemudian wahum mustakbirun, sedangkan mereka sombong. Inilah penyakit besar, penghalang besar untuk manusia lembut hati. Penyakit besar yang menghalang manusia dapat hidayat. Penyakit besar yang menghalang manusia untuk bertadabbur dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Apa dia? Mustakbirun al-kibru. Kibru. Takabbur, sombong. Ini antara punca yang Allah kata pada Nabi, apa dia? Kamu minta ampun 70 kali pun Allah tak akan ampun. Sebab apa? Sebab dia kafir. Apa punca dia kafir?
Sebab ada sifat kibru, sombong. Bahkan ulama kata orang kafir, orang munafik ni lagi jahat, lagi susah nak beriman daripada orang kafir. Orang munafik di Madinah ramai juga yang beriman, tapi orang musyrikin, orang Yahudi Nasara lagi ramai beriman. Sebab apa? Orang kafir ada juga sifat kibru, tapi orang munafik tambah satu, al-hasad. Al-hasad, dengki. Sombong dan dengki. Dia sombong, dia rasa dia hebat. Dia dengki kepada Nabi. Sebab asalnya sepatut Abdullah bin Ubay, sepatut dia dinobat sebagai ketua di Madinah. Bila Nabi datang, orang nobatkan Nabi sebagai ketua, dia dengki. Ini penghalang besar ni. Ini yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah. Dia pertama, aba, enggan, wastakbara, sombong. Sombong sebab apa? Sebab dia dengki kepada Adam. Adam baru dicipta pula daripada tanah. Aku dah lama dicipta daripada api, lebih hebat. Macam mana Adam pula aku kena sujud? Dua penyakit ni penghalang besar manusia dapat hidayat. Jadi bersihkan hati kita daripada dua ni. Jadi kalau ada dua sifat ni, kita minta ampun dengan Allah 100 kali, 1000 kali, malam Lailatul Qadar pun Allah tak akan terima. Okey? Kalau Ustaz, jika kita doakan hidayah dan keampunan untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat adalah, adakah termasuk untuk golongan munafik? Ya. Kalau kita doakan secara umum, ya Allah ampunlah dosa orang beriman, muslimin dan muslimat, semoga ia termasuk di kalangan orang munafik. Sebab kita tak kenal. Kita tak kenal lah, kecuali kawan kita yang suka berbohong. Kita doa pada dia khusus. Ya Allah, bagilah hidayat padanya supaya hilang sifat kemunafikannya. Okey? Okey, soalan lah. Tadi saya sebut, kenapa Nabi nak minta ampun? Kenapa Nabi nak minta ampun pada musuh? Musuh pula musuh nombor 1, bukan nombor 10. Musuh lebih jahat daripada Yahudi. Tapi Nabi nak minta ampun. Sebab apa tadi? Sebab rahmat Allah. Yang kedua, rahmat ya Allah campak dalam hati Nabi. Yang kedua, kenapa Nabi nak minta ampun? Kenapa Nabi tak berdoa supaya apa? Supaya Allah bagi lapangkan rezeki orang munafik, supaya Allah bagi hidayah ke? Tapi yang pertama minta ampun. Kenapa? Supaya kita lebih faham, saya nak tanya, biasa masyarakat kita kalau berdoa ataupun dia minta ustaz berdoa ataupun minta imam masjid berdoa, biasa apa doa yang diminta? Biasanya tengok keadaan dia. Kalau sakit dia minta ustaz tu doa supaya Allah sembuhkan dia. Kalau anaknya nak pressure, dia minta ustaz ataupun imam doa supaya Allah beri kejayaan pada anaknya. Setahu saya lah, saya rasa lah, tak ada mak bapak ke, orang ramai ke, minta supaya ustaz tolong berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Ada ke tak ada? Zahara Latif. Betul, jawapan betul. Bila Allah ampunkan dosa, selesai semua masalah. Betul, jawapan paling tepat. Jadi kenapa Nabi nak minta ampun? Kenapa Nabi tak minta supaya Allah lapangkan rezeki orang munafik? Tak. Semua masalah manusia bermula daripada dosa. Bila dosa diampunkan, kata Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti, semua masalah selesai. Masalah hati, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kewangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah jiran, semua selesai. Sebab apa? Sebab semua masalah berpunca daripada dosa. Betul? Maka sebab itulah apa yang diamalkan oleh masyarakat kita tak bertepatan dengan Quran. Bila nak berdoa, suruh ustaz berdoa, minta sihat badan.
Bila berdoa minta anak lulu peperiksaan. Bila berdoa supaya selamat perjalanan pergi Mekah, selamat balik. Ya Allah, sebenarnya semua tak akan selamat kalau dia tak bertaubat kepada Allah. Jadi sepatutnya kita minta ustaz supaya doa satu je. Ustaz boleh tak tolong doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa saya. Saya banyak masalah, sakitlah macam-macam, dan saya yakin semua masalah saya berpunca daripada dosa. Tukar ni. Nabi nak minta ampun untuk orang munafik, bukan nak minta lapang kehidupan, bukan nak minta berjaya, tak, minta ampun. Sebab Nabi faham semua masalah berpunca daripada dosa. Dan kita pun tahu kan kisah Uwais Al-Qarni. Nabi sebut kepada sahabat, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, mintalah doa padanya. Jadi antara sahabat yang berjaya dapat doa Uwais Al-Qarni ialah Umar Ibn Khattab. Setelah bertahun-tahun dia tunggu Uwais Al-Qarni, akhirnya jumpa di Mekah. Uwais Al-Qarni bukan sahabat, bukan ulama besar, bukan tokoh yang hebat. Dia orang biasa je, katanya gembala kambing. Orang biasa. Orang kampung dia pun tak kenal. Rombongan yang datang dengannya melakukan haji pun tak kenal nama dia. Mana orang yang terlalu tak terkenal, tapi dia terkenal di langit. Para malaikat kenal dia. Dalam banyak-banyak doa, bila malaikat tahu ini doa daripada Uwais Al-Qarni, terus malaikat sambar doa dia. Uwais terkenal di kalangan penduduk langit. Penduduk bumi tak terkenal. Jadi jadilah kita orang yang terkenal di sisi penduduk langit. Biarlah orang tak kenal kita kat dunia. Jangan orang kenal kita kat dunia serata dunia kenal kita, tapi malaikat tak kenal kita. Bila doa, malaikat tak angkat pun. Okey, bila Umar jumpa Uwais Al-Qarni, apa doa yang Uwais doakan kepada Umar? Punyalah lama tunggu, dan Umar ni pula sahabat yang terbaik selepas Abu Bakar, dijamin masuk syurga. Masa tu katanya jadi khalifah. Sebab tu Umar minta apa? Doa sihat badan dan panjangkan tempoh pemerintahan, sihat keluarga. Tapi Uwais Al-Qarni doa ringkas dia, Allah maghfir li Umar, ya Allah ampunlah dosa untuk Umar. Sepatah je, ya Allah ampunlah dosa untuk Umar. Umar pun belah, habis. Sebab Umar cukup faham doa yang paling penting dalam kehidupan manusia ialah keampunan Allah, dan semua masalah bermula daripada dosa. Ya Allah, Umar tunggu punya lama, dan tunggu pula doa daripada orang biasa, tapi doa yang ditunggu ialah keampunan Allah. Kita ni minta macam-macam doa daripada ustaz. Minta apa? Menerang hati, sihat tubuh badan, selamat perjalanan, tapi tak minta doa yang paling penting, iaitu supaya ustaz tolong minta ampun kepada Allah untuk kita. Tengok cara kita berfikir. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita nak hidup lama, perlu sihat. Nak hidup lama, perlu rezeki. Itu je. Nak pergi Mekah, perlu selamat balik. Haji tak makbul, macam tak penting. Yang penting selamat pergi, selamat balik. Ya Allah, cubalah minta kepada ustaz. Ya Allah, Ustaz, saya nak pergi Mekah ni, boleh tak minta tolong doa supaya Allah ampunkan dosa? Sebab saya tahu kalau saya pergi haji dalam keadaan saya berdosa, haji saya tak diterima. Saya tak selamat tak apa, tapi haji saya pasti selamat. Berapa ramai yang pergi balik selamat, tapi haji ditolak oleh Allah. Dan berapa ramai pula yang pergi mati kat Mekah, tak selamat perjalanan, tapi hajinya makbul. Jadi tukar cara kita berfikir. Bila minta doa ni. Yastaghfir. Okey? Cukup kita belajar 2 ayat. Saya nak sambung sifat-sifat orang munafik. Yang saya sebut minggu lepas, ada ulama kata 40, ada kata 50, ada kata sampai 65 sifat munafik. Kita perlu kenal sifat munafik supaya kita dapat elakkan. Ataupun kalau tak ada pada kita, kita dapat berhati-hati dengan orang tu. Bukan bersangka buruk. Bersangka buruk ni tak ada bukti, tapi kita sangka buruk. Dia ni macam cakap bohong je. Itu bersangka buruk.
Ustaz, kenapa orang tidak busy mau tahu Quran? Relax je. Oh. Apa tu? Kat muka saya ada baby. Ni duk tengok muka saya ke duk tengah fokus tadabbur? Ada penampakan muka baby? Takutnya saya. Doa malam Lailatul Qadar boleh tak diamalkan sepanjang masa? Ya boleh, tapi lebih khusus kita amalkan pada malam Al-Qadar di 10 akhir Ramadan. Okey, itu soalan nanti saya jawab kemudian. Saya nak sebut sifat-sifat munafik. Minggu lepas saya dah sebut kan? Berapa? 2 kan? Pertama, malas beribadat. Yang kedua, malas solat berjemaah. Okey. Yang ketiga, fokus dengar, jangan tengok dahi saya. Okey. Yang ketiga, penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit paling banyak ialah penyakit di hati. Dengki, dendam, sombong, itu semua penyakit hati. Jadi berhati-hati dengan penyakit hati. Allah sebut di awal surah Baqarah kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah fokus dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit fizikal tak bahaya, sebab tak berdosa pun. Kadang-kadang penyakit fizikal ni Allah nak angkat darjah kita. Kadang-kadang Allah nak ampunkan dosa. Jadi penyakit fizikal kadang-kadang nikmat. Tapi penyakit bahaya yang boleh merosakkan iman kita ialah penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Jadi yang ketiga, sifat orang munafik ialah penyakit hati seperti sombong, dengki, dendam. Yang keempat, tamak. Tamak kepada apa ni? Tamak mengikut syahwat nafsu, tamak kepada dunia. Kalau duit nak banyak, kalau pangkat nak tinggi, kalau kereta nak mewah, kalau anak nak berjaya kat dunia, itu tamak untuk dunia. Itu sifat orang munafik. Sebab orang beriman, dia tamak untuk dapat pahala banyak. Dia tamak nak dapat rahmat Allah. Dia tamak nak keampunan Allah. Dia tamak nak beramal soleh lagi banyak. Okey, yang kelima kan? Bersangka buruk pada Allah. Bersangka buruk kepada Allah. Ini Allah sebut, boleh kita cek tengok dalam surah At-Taubah. Sebenarnya semua ada dalil, tapi saya tak sebut semua, nak ringkaskan masa. Surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu ayat yang ke-6. Surah Al-Fathu ayat yang ke-6. Ustaz, saya nak tanya, setiap hari ke kelas Ustaz ni? Bukan setiap hari. Dalam seminggu ada 3-4 kelas. Okey, jumpa surah Al-Fathu ayat yang ke-6. Allah kata apa? Dengar. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat. Allah melaknat, Allah mengazab orang-orang munafik yang lelaki dan perempuan. Di sini Allah nak beritahu, munafik ni lelaki pun ada, perempuan pun ada. Dan Allah akan azab mereka, dan juga al-musyrikin wal musyrikat, orang musyrik lelaki dan musyrik perempuan. Tengok Allah sebut apa dulu? Allah akan laknat siapa dulu? Ikut susunan munafik dulu. Menunjukkan apa? Munafik lebih jahat daripada orang kafir. Munafik lebih jahat daripada orang musyrikin. Kenapa ni? Apa salah mereka? Allah sebut az-zannina billahi zannas sau'. Kita biasa sebutkan su'uzzan. Sebab dosa mereka salah satunya mereka bersangka buruk pada Allah. Ini dalam konteks dalam peperangan Tabuk. Mereka sangka apa? Allah tak akan tolong orang Islam.
Allah tak akan tolong Nabi Muhammad. Itu bersangka buruk pada Allah. Jadi bersangka buruk pada Allah sifat munafik. Boleh berlaku tak dalam hidup kita? Ya, sangat-sangat mudah berlaku. Apa dia? Bila Allah timpakan musibah kita berturut-turut, kita kata apa? Allah tak sayang pada kita. Itu bersangka buruk, sifat munafik. Aku dah miskin, anak pula sakit, aksiden pula, bersangka buruk pada Allah. Kadang-kadang Allah bagi COVID-19 kan, menyebabkan tak boleh pergi kerja, hilang pekerjaan. Kita sangka buruk pada Allah. Ya Allah, kenapa kamu tak buat apa-apa? Itu sifat orang munafik. Wajib orang beriman bersangka baik pada Allah. Apa saja Allah takdirkan adalah baik untuknya. Okey. Sifat yang seterusnya. Yang ke berapa ni? 7 ke? Suka permainkan ayat Allah. Suka permainkan ayat Allah adalah sifat orang munafik. Ayat ni tak sesuai, termasuklah tu. Kadang-kadang ayat Allah ni dalam bentuk apa ni? Bentuk ciptaan Allah. Apalah musim ni lah kemarau. Itu permainkan. Yang berlaku ni musibah apa, gempa bumi, itu bukan kuasa Allah. Itu adalah semula jadi. Itu permainkan ayat Allah. Tiba-tiba kemarau, dia minta hujan. Tiba-tiba kemarau lagi teruk. Apa ni Allah ni? Dia permainkan ayat Allah. Dan ingat, termasuk permainkan ayat Allah, minta maaf saya cakap, termasuk permainkan ayat Allah, dia hanya baca saja. Dia tak nak tengok maksud. Itu macam permainkan ayat Allah. Sebab ayat Allah diturunkan untuk sebagai panduan, sebagai hidayat. Itu jelas tujuan Al-Quran diturunkan. Tapi dia baca tak nak tengok panduan. Jadi seolah dia kata Quran ni tak penting. Quran bukan sebagai panduan. Itu pun termasuk mempermainkan ayat Allah. Sebab tu Allah sifatkan orang yang baca Quran tak faham, buta huruf. Orang yang baca Quran tapi tak beramal, macam keldai. Sebab ada bentuk unsur mempermainkan ayat Allah. Okey, yang ke-8, duduk bersama orang yang mempermainkan ayat Allah. Dia tak permainkan, tapi kawan dia permain, dia berkawan dengan kawan tu. Termasuk kita menjadi ada sifat munafik. Yang ke-9, suka buat kerusakan di atas muka bumi. Suka buat kerusakan di atas muka bumi. Buat maksiat, buat kemungkaran, ajak orang buat maksiat, itu kerusakan. Maka itu adalah sifat munafik. Kadang-kadang dia buat kerusakan dalam rumah dia. Dia beli apa ni? Dia beli Astro. Kemudian dia bagi telefon pada anak. Dia beli TV skrin yang besar. Akhirnya semua rusak. Semua abaikan solat. Semua abaikan Al-Quran. Itu antara bentuk kerusakan. Yang ke seterusnya, dia mendakwa dia buat kebaikan. Dia buat kerosakan, tapi dia mendakwa dia buat kebaikan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Awal surah Baqarah. Bila dikata pada orang munafik, jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Mereka kata apa? Innama nahnu muslihun. Tak, kami buat kebaikan. Satu, buat kerosakan. Yang kedua, mengaku buat kebaikan. Jadi kalau kita buat jahat, mengaku buat jahat. Jangan buat jahat tapi mengaku buat baik. Itu sifat orang munafik. Seterusnya, sifat orang munafik ialah menuduh orang beriman bodoh. Dia suka menuduh orang beriman bodoh. Apalah asyik solat, bodoh. Itu sifat orang munafik. Sebab Allah sebut di awal surah Baqarah, surah Al-Baqarah, wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Bila dikata pada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman, iaitu Nabi dan para sahabat. Berimanlah macam Nabi dan sahabat. Apa mereka jawab? Adakah patut kami beriman dengan orang bodoh? Dia tuduh Nabi bodoh, dia tuduh sahabat bodoh. Itu sifat munafik. Jangan tuduh orang bodoh. Kemudian yang ke seterusnya, suka bergaduh.
Suka bergaduh ni sifat orang munafik yang Nabi sebut dalam hadis lah. Yang biasa kita dengar 3, tapi satu lagi yang keempat. Bila bergaduh, dia suka bergaduh, dan bila bergaduh melampau. Ini sifat orang munafik. Orang beriman, bila nampak nak bergaduh, dia mengalah. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada bertegak urat dan membuang masa. Yang keberapa lagi ni? Suka ikut orang kafir. Cara hidup, cara makan, cara bercakap. Itu sifat orang munafik. Tak ada identiti. Yang seterusnya, ada perjanjian, dia buat perjanjian ataupun kerjasama dengan ahli kitab Yahudi dan Nasara untuk menentang orang Islam. Sekarang kita boleh nampak kan, contohlah macam baru ni Emirat dia bagi pingat kepada Perdana Menteri India yang menyeksa, yang menghalau orang Islam di India. Tapi Raja Emirat bagi pingat pada dia. Itu macam ada persetujuan dan kerjasama. Itu antara sifat orang munafik, dan banyak lagi contoh. Yang seterusnya, berpaling daripada peperangan. Bila nak pergi berperang, sama ada sebelum pergi dah tarik diri, ataupun dalam peperangan dah nampak nak kalah, dia cabut. Itu sifat orang munafik. Seterusnya, suka buat fitnah kepada orang, khususnya kepada orang Islam. Orang munafik suka buat fitnah kepada orang Islam. Itu sifat munafik. Yang seterusnya, riak. Bila buat je nak menunjuk. Bila membantu orang je menunjuk. Bila solat malam je masuk Facebook. Itu sifat orang munafik. Seterusnya, kurang berzikir. Orang munafik ni zikirnya sikit je. La yazkurunallah illa qalila. Orang beriman zikir banyak. Orang beriman zikir berdiri, duduk dan baring. Bila sikit je, itu ciri-ciri munafik. Kalau anak kita tak berzikir langsung, ada ciri-ciri munafik. Kalau mak bapak kita berzikir, sikit je berzikir, Quran pun tak baca, ada ciri-ciri munafik. Bukan munafik, ada sifat munafik. Jadi berhati-hati. Seterusnya, suka berbohong dan bersumpah. Suka berbohong dan bersumpah. Seterusnya, saya tak ingat yang keberapa, penakut untuk menyatakan kebenaran. Penakut, pengecut untuk menyatakan kebenaran. Bila nak cakap yang benar je, nanti orang marah, nanti timbul masalah, nanti orang pulau. Itu ciri-ciri orang munafik. Seterusnya, benci pada orang Islam. Benci pada orang Islam. Dia solat bersama orang Islam. Dia puasa bersama orang Islam. Dia bersedekah, tapi dia benci pada orang yang benar-benar beriman. Itu pun sifat munafik. Seterusnya, tidak menepati janji. Seterusnya, khianat kepada amanah. Seterusnya, suka memperlekehkan amal soleh orang beriman. Tengok orang beriman bagi RM1 sedekah, RM2, dia kata apalah, dah lah miskin bagi sikit kan, baik tak payah bagi. Itu suka memperlekehkan amalan orang Islam. Sifat orang munafik. Suka suruh benda yang mungkar dan melarang benda yang makruh. Allah sebut dalam surah Taubah, orang munafik, lelaki ke perempuan, ya'muruna bil munkar, suka suruh buat mungkar. Minta maaf, kadang-kadang bapak kan suruh anak buat benda mungkar, apa dia keluar rumah tak pakai tudung. Itu bapak ada ciri munafik. Kadang-kadang bapak tolong beli, kadang-kadang mak tolong basuh. Maknanya secara tak langsung dia suruh anak dia buat benda yang mungkar. Kadang-kadang dia biarkan anak dia keluar dengan tunang. Itu mungkar, tapi dia biarkan, macam dia suruh. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Seterusnya, kedekut. Kedekut. Dapat je simpan, dapat je simpan. Susah nak keluar. Sifat munafik. Tak suka beri makan
kepada orang miskin dan tak mendorong. Dua, satu, tak suka bagi makan pada orang miskin dan tak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Seterusnya, tak membela ataupun tak peka, tak prihatin kepada anak yatim. Kadang-kadang sampai tahap dia menghardik anak yatim. Itu perangai orang munafik yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Suka memutuskan hubungan silaturahim. Ini sifat munafik. Ya Allah suruh berhati-hati ya. Jadi kita boleh berhati-hati bila orang tu ada sifat ni. Suka memutuskan hubungan silaturahim. Seterusnya, suka mendengar nasihat pandangan orang kafir, orang fasik daripada pandangan dan nasihat orang beriman. Tak suka. Seterusnya, tak suka memahami dan menghayati Al-Quran. Dia tak suka memahami dan menghayati Al-Quran. Kalau paling-paling tinggi pun suka baca, suka khatam. Tapi nak memahami, menghayati, dia tak suka. Itu pun sifat ciri-ciri orang munafik. Seterusnya, suka ulang kesalahan. Dia buat dosa, kemudian ulang-ulang dan tidak bertaubat. Itu pun sifat orang munafik. Seterusnya, suka berbisik. Kadang-kadang dalam kelompok ramai dia suka berbisik benda-benda yang salah, benda-benda yang mungkar, yang membawa kepada dosa. Juga sifat orang munafik. Seterusnya, suka minta izin untuk tidak pergi berjihad. Ada je dia minta izin, ya Rasulullah, saya tak boleh pergi berjihad. Dan suka beralasan. Macam-macam dia akan bagi alasan. Rumah tak ada orang jagalah, pokok dah lebat berbuah lah, macam-macam dia bagi alasan. Ini dalam konteks peperangan, tapi boleh berlaku dalam realiti kita. Kadang-kadang tak pergi kelas, suka beralasan. Saya tak boleh pergi kelas. Alasannya apa? Ada meeting. Alasannya apa? Jaga cucu. Alasan? Ini ada ciri-ciri munafik. Tak suka pergi tempat yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian suka beralasan. Seterusnya, suka memandang rendah kepada orang. Sifat munafik. Suka memperlekeh dan memandang rendah kepada orang. Seterusnya, suka sebar cerita bohong. Yang Allah sebut dalam surah An-Nur pasal kisah Aisyah radhiyallahu anha bila dia dituduh berzina oleh orang munafik. Orang munafik kerja dia apa dah? Wairakan cerita bohong. Itu sifat orang munafik. Seterusnya, mereka suka bila orang Islam, orang beriman ditimpa musibah. Orang beriman kena tangkap ke, kena seksa, dia kata pada muka. Sedangkan dia Islam pada zahir, dia solat, dia pergi haji, tapi dia suka. Itu ciri-ciri orang munafik. Sepatutnya orang beriman seperti satu jasad, satu badan. Bila orang tu ditimpa musibah, kita kena ada rasa rahmat, kita kena ada rasa kasihan, berkasih sayang dan berukhuwah. Kemudian boleh tambah yang ni ni. Bila bercakap berdegar-degar, penampilan dia, keterampilan dia sangat hebat, tapi sebenarnya kosong. Cakap kosong, tak ada faedah, cakap ada palsu. Itu ciri-ciri munafik. Okey, cukup Saya tak tahu ada berapa semua. Ada mungkin 50 kot sifat munafik. Jadi pertama, jangan kita cari orang, cari kita dulu. Ada tak sifat lebih kurang 50 ni ada pada aku tak? Kalau ada pada aku, wajib aku buang. Lepas tu baru tengok pada orang. Sebagaimana Umar, dia cari diri dia dulu. Ada tak namanya dalam senarai orang munafik? Dia tak cari nama orang lain. Semoga kita dapat dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat munafik. Dan semoga Al-Quran betul-betul membersihkan hati kita daripada sifat munafik. Okey? Cukup setakat tu. Ada soalan tak?
Benarkah setiap orang Muslim ada sifat munafik? Benarkah setiap? Bukanlah setiap. Kalau orang beriman, dia tak mungkin ada. Kalau dia orang beriman, dia tak mungkin ada sifat munafik. Sebab bila beriman, tepat janji. Bila beriman, cakap benar. Bila beriman, dia tak mempelekehkan orang. Jadi bila orang beriman, tak ada. Kalau Muslim, mungkin ya. Bolehkah kita memutuskan silaturahim dengan orang yang kita telah kenali sebagai munafik dan mengkhianati persahabatan? Perlukah kita berdoa kepadanya? Ya, perlu. Perlu kita berdoa kepadanya sebagaimana Nabi nak berdoa pada Abdullah bin Ubay yang lagi jahat daripada kawan kita tu. Dan jangan putus hubungan silaturahim. Bukan makna kita berhati-hati ni sampai kita putus hubungan silaturahim. Jangan salah faham. Berhati-hati bukan makna kita tak berdakwah pada dia. Dakwah wajib. Dakwah wajib. Dan putus hubungan silaturahim adalah haram. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis sahih, la yadkhulu al-jannah qati'un. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan saya sebut tadi, salah satu sifat orang munafik, putus hubungan silaturahim. Tiba-tiba kita yang putus, kita pun ada sifat munafik. Ustaz, masa malam Lailatul Qadar bolehkah kita minta satu doa fokus iaitu keampunan Allah? Boleh. Boleh je. Bila diampunkan dosa, semua masalah selesai insya-Allah. Sebab itulah sayangnya Nabi pada Aisyah. Dengar, sayangnya Nabi pada Aisyah. Bila Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau malam tu kebetulan malam Al-Qadar, apa yang patut aku minta?" Tengok apa yang Nabi ajar pada Aisyah. Orang yang paling dia sayang. Orang yang paling dia sayang. Nabi ajar apa? Satu doa aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi tak ajar. Lepas tu, lepas minta ampun, mintalah pada Allah supaya panjang umur. Lepas panjang umur, mintalah Allah murahkan rezeki. Lepas murah rezeki, mintalah kehidupan kita lapang. Tak ada. Satu je. Menunjukkan Nabi ni orang yang cukup faham bahawa dosa punca kepada segala masalah dan keampunan penyelesai kepada segala masalah. Okey. Jadi jangan minta doa banyak pada ustaz. Minta doa satu tu je. Dan doa tu kita tahu, tak payah minta dah. Ulanglah doa tu berkali-kali insya-Allah. Sebagaimana kata Nabi Nuh kepada kaum dia, kalau kamu minta ampun kepada Allah, Allah bagi anak, Allah bagi harta, Allah bagi kebun, Allah alirkan sungai yang dah kering. Punca apa? Punca kamu dapat keampunan Allah. Kalau kita bagi anak-anak main mercun ataupun bunga api, itu kira sifat orang munafik ke ustaz? Dia suka bila main mercun bunga api ni, dia ada unsur pembaziran. Yang kedua, membahayakan. Mungkin mercun tu tak bahaya, maka termasuk dalam bab pembaziran. Orang beriman, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun sifat orang beriman, iaitu dia berpaling, dia jauhkan diri daripada perbuatan sia-sia. Main mercun tu tak ada faedah dan mungkin membahayakan. Cuba ajar benda, bagi alternatif yang lebih bermanfaat pada anak-anak kita. Jangan ajar dia bakar duit. Itu bakar mercun macam kita bakar duit lah. Cuba fikir, cuba kreatif. Cari benda yang dia suka tapi tidak membazir. Jika seseorang ada dua wajah, iaitu kuat beribadat dan buat amal soleh, dalam masa yang sama suka muzik dan menyanyi. Ini betul lah, ni dua wajah. Ni talam dua muka. Depan Nabi lain, di belakang Nabi lain. Depan ustaz lain, belakang ustaz lain. Mana boleh kita campurkan belajar agama, belajar tadabbur Al-Quran dengan muzik dan lagu. Muzik dan lagu itu melalaikan kita daripada Allah. Jadi mana boleh kita buat benda yang bercanggah dengan Quran, mulut kita baca Quran, tapi kita buat benda yang melalaikan. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak ada satu benda yang paling besar manfaatnya untuk kita melainkan Quran dan tadabbur. Kata Ibn Qayyim, tidak ada satu pun yang paling besar manfaat pada kita, Al-Quran dan tadabbur. Kalau kamu tahu Quran dan tadabbur ni besar faedah dan kamu rasa, kamu tinggal semua yang lain. Apatah lagi muzik ke lagu ke, kamu akan tinggal. Bila tu? Kalau kamu rasa kemanisan mentadabbur Al-Quran. Tapi sebab kamu tak rasa kemanisan, kamu hakkan masa baca Quran sejam 2 jam. Lepas tu buat benda lain.
Makna kamu belum betul-betul merasai kemanisan mentadabbur Al-Quran. Wallahu alam. Doa ini boleh tak baca dalam sujud? Boleh. Doa Allahumma innaka afuun boleh baca dalam sujud, boleh. Bahkan doa yang terbaik, waktu terbaik ialah ketika dalam salat dan ketika sujud. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Sehampir-hampir hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud, dan Nabi pesan, perbanyakkan doa ketika sujud. Bagaimana nak menangkis ciri-ciri sifat munafik yang 50 tadi? Dia nak menangkis, kena tahulah sifat tu, iaitu dengan cara kita tadabbur Al-Quran satu persatu. Kita belajar sifat munafik daripada hadis Nabi, dan kita dekatkan diri dengan Al-Quran. InsyaAllah, kalau mulut kita sentiasa baca Al-Quran, otak kita sentiasa fikir apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dan kita amalkan, automatik sifat munafik akan terkeluar. Sebab apa? Kenapa aku nak ada sifat munafik? Sedangkan Allah akan azab orang munafik, sedangkan Allah akan laknat orang munafik, sedangkan Allah akan mencela orang munafik. Kenapa aku baca Quran tapi nak diazab, nak dicela? Jadi bila kita baca Quran, semakin kita faham, kita akan mudah untuk buang sifat orang munafik itu. Doa yang kita amalkan untuk jauh sifat munafik, minta ampun kepada Allahumma inni a'udzubika minan nifaq pun boleh. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat munafik. Ustaz, doakan kami semua tak tergolong insya-Allah. Dan doa juga untuk ustaz. Ustaz pun belum tentu selamat. Apa beza fasik dan munafik? Okey, fasik orang yang buat dosa. Sama ada dosa besar, zina, minum arak, rasuah, derhaka pada mak bapak, ataupun buat dosa kecil berterusan. Namanya fasik. Dan orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menzahirkan Islam. Mungkin tak orang munafik jadi orang fasik? Ya, betul. Tapi mungkin tak orang fasik jadi munafik? Mungkin juga. Tapi tak mesti orang fasik tu munafik. Tak mesti. Yang munafik mesti fasik. Yang munafik mesti fasik. Tapi yang fasik belum tentu jadi munafik. Ustaz, boleh kita baca doa ampun dosa ni selepas tahiyat akhir? Boleh. Allahumma innaka afuun. Boleh kita baca masa sebelum salam, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, boleh. Selagi mana ni? Adakah ciri orang munafik dalam urusan peniaga? Ya, semua ada. Semua bidang kehidupan kita ada. Ketika solat pun ada, maka ketika berniaga lagilah ada. Suka menipu. Bila berjual dia bersumpah, wallahi ni barang baru sampai, wallahi ni model baru. Itu sifat orang munafik. Perlukah kita ingat selalu dosa-dosa yang telah kita buat? Tak perlu Encik Ridwan, bila ulama mengatakan kalau dosa yang lepas kita bertaubat, tak perlu ingat. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita ingat ni kita rasa putus asa, kita rasa Allah tak terima. Jadi ingat menyebabkan kita putus asa, jadi menghalang untuk kita maju ke depan. Lupakan. Tapi kalau kita ingat dosa lepas menjadikan kita lagi insaf, melonjakkan iman kita, okey. Jadi tengok keadaan. Tapi bagi saya tak payah ingatlah. Tak payah ingat. Kalau kita dah bertobat, lupakan. Perlu selagi mana benda yang nampak sangat simple, contoh bila mana seorang yang ditanya pada ustaz nampak perbuatan baik tapi sebenarnya tak baik sebab memudaratkan pada diri ke ustaz. Apa soalan? Selagi mana benda yang nampak sangat simple, contoh bila mana seorang yang ditanya pada ustaz nampak perbuatan baik. Oh, itu saya tak faham soalan. Kalau nampak baik, baiklah insya-Allah. Semua betulkan hati. Doa, kata-kata pembukaan tadi, bolehkah baca sebagai doa? Innal hamda, tak payah. Itu pembuka untuk ceramah. Kalau Kak Syarifah nak jadi ustazah, baru boleh baca. Kak Hanismah, bagaimana kita nak tahu dosa kita dah diampunkan ataupun tidak? Okey, tanda dosa kita telah diampun ataupun tidak ialah tengok perkembangan selepas tu. Pertama, bila kita bertobat, cukup tak syarat? Dosa dah tinggal tak? Menyesal tak?
Kalau kita dah menyesal, dah tinggal, dah berazam tak nak buat, dan memang tak buat, dan kita semakin bersemangat nak buat amal soleh, kita rasa semakin dekat dengan akhirat, dan kita rasa macam semakin tak suka pada dunia, insya-Allah itu sebagai tanda taubat kita diterima oleh Allah. Tapi bertaubat, dosa tinggal tapi masih cinta pada dunia, kejar dunia, tamak pada dunia, itu antara tanda-tanda dosa kita belum diampunkan oleh Allah. Betul ke bila minta ampun kena bayangkan dosa itu? Tak perlu. Kalau nak bayangkan, sebenarnya sebelum kita minta ampun, kita dah tahu dosa apa. Nak minta ampun syarat kena jelas dosa. Bila dia jelas, tak payah bayangkan. Nanti ambil masa pula. Bolehkah kita tahu kita ni, saya dah jawab tadi. Jika perempuan yang sedang hamil, perlukah suami keluarkan zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan? Kalau bayi itu lahir sebelum maghrib malam raya, kena bayar zakat fitrah. Tapi kalau bayi itu lahir di pagi selepas maghrib malam raya, tak perlu bayar zakat fitrah. Perlukah bertaubat dalam bentuk solat? Tidak wajib. Taubat, solat taubat hukumnya sunat, tak wajib. Yang wajib 5 syarat tu: menyesal, tinggal dosa, berazam tidak mengulangi, ikhlas, dan waktu taubat diterima. Solat taubat hanya hukumnya sunat. Kalau tak buat pun, tapi kalau cukup syarat, Allah terima insya-Allah. Duk cinta dunia lagi, betul itu. Alhamdulillah, memandangkan dah. Cukup Okey, waktu dah habis. Jadi buku taharah pun kita masuk bab baru, bab haid. Jadi kalau kita baca pun kelas dah tak ada. Ini kelas Rabu, kelas yang terakhir. Kita akan ada 2 kelas lagi. Satu Ahad surah, kita akan sambung surah Ar-Ra'du berdasarkan permintaan. Sepatut kelas 10 akhir Ramadan ni saya nak cancel dah, tapi sebab permintaan kita adakan lagi hari Ahad surah Ar-Ra'du, kemudian hari Isnin surah Ahad 10.30, hari Isnin pun surah Al-Alaq 10.30 juga. Dan saya nak tanyalah, saya cadang lepas ni 10 akhir ni, selain pada 2 kelas ni kita cutilah. Tapi saya nak tanya pandangan pelajar. Kalau pelajar nak kita buat tadabbur ringkas ke setengah jam ke 45 minit ke setiap hari, supaya 10 hari terakhir Ramadan ni tak adalah kita saja baca Quran tapi tak faham pun. Berbeza dengan kita buat tadabbur kan. Jadi kalau ada permintaan ramai supaya kita tadabbur, buat ayat pilihan ke, surah pilihan ke dalam tempoh 7-8 hari yang berbaki setiap hari. Kalau ada permintaan, saya akan pertimbangkan. Tapi kalau nak fokus pada baca Quran masing-masing, nak tadabbur sendiri, okey, ahlan wa sahlan. Okey, cukup setakat ni ya. Setuju. Hari-hari. Tengok berapa orang. Oi, tu setuju 3000%. Oi. Tiga 30 minit pun okey. Okey, kalau setuju saya akan pertimbangkan. Saya akan pertimbangkan. Sebab saya pun fikir sangat berbeza kita baca sendiri, baca tafsir sendiri dengan kita tadabbur kan. Kesannya sangat berbeza. Jadi supaya 10 hari yang terakhir ni kesan dia ada luar biasa sikit, maka mungkin lebih baik kita bertadabbur lah insya-Allah. Nanti saya akan maklumkan. Okey. Cukup setakat ni, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalam.